dasar. Yang kedua ni kita bincangnya yang lebih mudah tuan-tuan, iaitu beriman kepada malaikah. Itu simple saja. Kita tidak perlu detail. Kita akan detailkan teras yang ketiga, iaitu beriman kepada Nabi dan Rasul. Itu dia ada 9 ciri, iaitu yang kita akan detailkan. Sambung qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Muka surat 21. Bermula malaikah itu amat banyak, tiada kita ketahui bilangan mereka itu, melainkan Allah Ta'ala jua. Jadi konsep kita beriman kepada malaikah ini sama dengan dia punya konsep kita beriman dengan Allah Ta'ala. Ada dua. Pertama secara umum, yang kedua secara detail. Apa yang secara umum yang wajib kita beriman, ini konsep lebih kurang sama dengan cara kita beriman kepada Allah. Kalau kita ingat balik, konsep beriman kepada Allah ini ada dua. Yang pertama, wajib kita beriman kepada Allah Ta'ala ini secara ijmal, dia panggil secara umum, secara ijmal. Secara umumnya Allah Ta'ala ini mempunyai sifat kesempurnaan yang amat banyak. Secara umum tuan-tuan, kita mesti pegang dalam hati kita bahawasanya Allah Ta'ala ini mempunyai ciri-ciri kesempurnaan pada diri dia, pada zat dia, yang amat banyak tidak mampu kita hitung. Itu secara umum. Konsep beriman kepada Allah ini ada dua. Konsep pertama secara umum, konsep kedua secara tafsil ataupun detail. Secara detailnya yang kedua, secara tafsil wajib kita beriman secara detail, secara tafsil satu persatu 13 ciri sahaja. Itu secara detail. Begitu juga konsep kita dengan para malaikah. Beriman dengan malaikah ada dua. Pertama apa? Pertamanya secara umum kita pegang dalam hati kita, kita percaya dalam hati kita bahawa makhluk yang nama dia malaikah ini amat banyak bilangannya, tidak mampu kita ketahui, melainkan yang ketahui angka itu Allah Ta'ala sahaja. Itu satu. Konsep yang kedua apa? Yang kedua beriman secara detail, secara tafsilun. Apa makna tafsil? Detail satu persatu. Secara detailnya, secara tafsilnya, wajib kita beriman dengan malaikah ini 10 jenis malaikah sahaja, tak banyak. 10 itu ketua malaikah. Ada pun malaikah dia banyak, tapi yang wajib kita beriman angkanya 10 yang terdiri daripada ketua para malaikah. Dan 10 tu pula tuan-tuan, dia ada ketua dia pula, ada leaders. 4 ketua yang lead 10 ini. 10 tu dia dah ketua masing-masing, tapi di kalangan 10 itu dia ada 4 orang yang menjadi ketua. Yang mengetuai 10 itu terdiri daripada 4 orang. Orang ni mudah nak faham lah. Lekat bukan orang, tapi kita mudah nak beri penjodoh bilangan. Dia tidak ada orang, kita panggil 4 malaikah. Tak boleh buh orang, tapi mudah kita faham lah. Hantamlah ke mana pun, janji faham. Jangan tuan-tuan guru BN tegur pula, itu penjodoh bilangan yang salah. Tak apalah, jodoh je lah. Salah pun. Kenapa tuan-tuan? Oh ada ni. Okey, saya terkejut juga, takut emergency apa. Jangan apa ribut tak ada, taufan tak ada ni. Yang satu orang panggil luar biasanya surau kita tu penuh. Itu PKP penuh kan, tadi penuh sampai ke belakang. Kalau siapa datang lewat tak muat kat atas. Ini luar biasa dia punya pinangan PKP, orang makin ramai. Baik, kita teruskan. Itu konsep yang pertama. Dia ada dua konsep dia. Baik, yang pertama,
Bermula malaikat itu amat banyak, tiada kita ketahui bilangan mereka itu, melainkan Allah jua yang mengetahuinya. Baik, kita ulang sekali lagi tuan-tuan. Beriman kepada malaikat secara ijmal, secara umumnya malaikat ini bilangannya amat banyak. Cuma secara ciri, secara umum kita tahu, secara umum sahaja. Apa dia? Malaikat ni dipanggil satu makhluk Allah Ta'ala yang sangat banyak bilangannya dan sangat besar. Dia tidak boleh compare dengan makhluk lain. Sangat banyak bilangannya dan sangat besar dia punya kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, ciri yang kedua, apa dia yang secara ringkas kita tahu, malaikat ini dicipta oleh Allah Ta'ala daripada nur. Itu asas saja kita tahu. Malaikat ini dicipta oleh Allah Ta'ala daripada nur. Dan ciri dia yang seterusnya, yang ketiga, dan malaikat ini dia tidak pernah melakukan sebaran bentuk kesalahan, ataupun kita panggil istilah mudah maksum. Dia ciri malaikat maksum, tidak pernah melakukan sebaran bentuk kesalahan. Ini antara benda yang kita kena beriman. Kalau ada orang yang mendakwa para malaikat pernah melakukan maksiat walaupun sekali, maka itu dia punya dakwaan yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini ciri-ciri pegangan ataupun kepercayaan mazhab kita, akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab itulah kita pernah sebut, kita dah sebut minggu lepas, yang kata orang yang mendakwa malaikat pernah melakukan kesalahan. Jangan kita kata kita ni melakukan kesalahan, biasa saja manusia melakukan kesalahan. Kenapa? Malaikat yang maksum pun pernah melakukan kesalahan. Ini satu statement yang silap. Kenapa? Kalau dah maksum, pegang ciri maksum, kenapa dikaitkan dengan maksiat? Dia tak faham maksum apa dia. Dia terkeliru dengan cerita yang pernah kita sebut sebelum daripada ni, iaitu yang muka surat sebelah itu, yang disebut oleh penulis kita, orang yang soleh yang didakwa oleh setengah golongan mengatakan malaikat. Sebenarnya dia bukan malaikat, tapi dia orang. Yang kita dah sebut di muka surat apa nama ini, muka surat sebelah ke muka surat yang sama? Muka surat yang sama. Itu Harut dengan Marut itu. Ini perenggan atas sekali. Perenggan atas sekali itulah kalau tuan-tuan biasa dengar orang yang mengatakan malaikat pun pernah melakukan kesalahan, dia terkeliru dengan dakwaan-dakwaan golongan yang salah yang mengatakan bahawa Harut dan Marut yang diutuskan oleh Allah itu bukan malaikat tapi manusia. Sebenarnya bukan malaikat tapi manusia. Cuma dia orang soleh, sikap dan perangainya seperti malaikat. Tiba-tiba Allah uji dia dengan berzina. Kesalahan dia berzina. Itu dia panggil Harut dan Marut. Baik, ciri yang seterusnya apa dia? Yang seterusnya kita sebut tadi, dia bilangannya banyak. Yang kedua, dia makhluk yang paling besar. Yang ketiganya, dia ini dicipta daripada nur. Yang keempatnya, ciri keempat maksum. Dia maksum. Dan yang terakhir sekali, ciri yang terakhir pada tuan-tuan, yang terakhirnya malaikat ini makhluk yang sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Dia tidak ada masa seperti kita yang zero daripada ketaatan. Maknanya kita ni tuan-tuan banyak masa zero daripada ibadat. Kita ni ibadat bertempoh dia panggil. Ada masa beribadat kita. Ada kita masa makan, ada masa tidur, ada masa ibadat. Kita manusia ini, dia ibadat kita ini bertempoh, berwaktu. Tetapi ibadat malaikat dia berpanjangan. Dia sentiasa melakukan ibadat, ketaatan kepada Allah sampai kiamat. Dia tidak pernah berhenti. Tetapi imam dia ini, graf dia hanyalah mendatar. Dia tidak menaik, tidak menurun, dia hanya mendatar saja. Itu dia punya graf ataupun prestasi iman dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak seperti kita. Kita mendatar, menurun dan menaik.
Itu kehebatan manusia, dia lebih daripada malaikah kalaulah dia baik. Kalau dia jahat, dia lebih daripada syaitan. Dan yang kedua khusus, itu secara umum. Kita nak masuk konsep yang kedua, beriman secara tafsil ataupun secara detail. Hanya yang wajib kita ketahui dengan tafsilnya, ini hanya wajib kita beriman di dalam hati kita, kita berpegang di dalam hati kita secara detail satu per satu, itu 10 malaikah sahaja. Ada 10 ini kita kena tahu secara detail. Apa makna detail? Kita kena tahu nama dia dan tugas dia, itu saja. Bukan detail dari sudut kejadian. Kejadian kita dah beriman, pegang secara umum yang kita sebut ciri-ciri, lebih kurang 6 ciri asas tadi. Tapi detail di sini maksud kita tahu nama dia, kita tahu tugas-tugas dia, itu saja. Pertamanya, ada 10 malaikah, dan 10 tu dia ada 4 ketua di kalangan 10. Ada 4 ketua di kalangan 10 tadi. Dan 10 ni sebenarnya dia dah merupakan ketua bidan dia. Ada ketua Jibril, dia ketua. Israel ketua. Israfil ketua. Dan di bawah dia banyak, kita tak tahu angka dia. Orang yang membantu Jibril ataupun Israfil dan Israel. Israel ini dia hanya memimpin tugas-tugasan ataupun bidang tugas yang Allah beri kepada dia, dialah ketua. Tapi orang yang malaikah yang bersama dalam tim Jibril ramai, banyak, tapi kita tak tahu angka dia. Ini kita cerita ketua. Cuma di kalangan 10 tu tuan-tuan, dia ada 4 lagi leaders. Siapa dia yang ketua? Jibril alaihissalam, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, dan yang keempat Israel. Ini 4 ketua di kalangan 10. Jibril alaihissalam, Israfil, ataupun yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, dan yang keempat Israel. 4 ini tugas dia. Sekejap lagi kita akan baca. Di kalangan 10 dia ada lagi 4 yang akan lead tim 10 ini. Sebab itulah kalau tuan-tuan baca sejarah Isra dan Mi'raj, yang menjadi khilaf di kalangan 4 inilah orang yang sentiasa bersama dengan Jibril. Contoh dia Isra dan Mi'raj, Jibril ketua. Dan kata para ulama yang menemani Jibril alaihissalam khilaf. Kata setengah ulama Israfil, kata pandangan lain Mikail. Maknanya 3 ini antara watak penting menjadi ketua yang sentiasa diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menemani Nabi kita. Sebab Nabi ni tuan-tuan, dia makhluk yang paling hebat berbanding makhluk lain. Nak banding dengan malaikah, hebat Nabi kita. Sebab itulah orang yang nak memimpin, nak mengiringi Nabi, mesti yang dipilih oleh Allah Ta'ala orang yang ketua di kalangan ketua, orang yang besar. Sebab itu tuan-tuan, di kalangan 10, 4 ini ketua. Di kalangan 4 ini siapa ketua? Jibril. Di kalangan 4 ni tuan-tuan, ketua seluruh para malaikat Jibril alaihissalam. Sebab itulah orang yang menemani Nabi, sentiasa menemani Nabi, dan guru Nabi ialah Jibril alaihissalam. Itu dia yang paling hebat. Kita pernah cerita kat tuan-tuan, makhluk Allah cipta ini, alam malaikah tak sama. Alam malaikah ini dia tak sama. Alam Jabarut, ya, malaikah. Tetapi di kalangan alam malaikah, dia ada satu alam yang lagi special, yang lagi halus, yang tidak boleh dilihat oleh malaikat lain, iaitu Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam ini dia berada dalam kelas yang tersendiri, yang tidak sama dengan malaikat lain. Sebab itulah kita pernah sharing dengan tuan-tuan, Jibril ini tidak dapat dilihat oleh malaikat biasa. Dia halus, lebih halus kejadian daripada malaikat lain. Tapi Jibril alaihissalam, dia boleh melihat semua para malaikat. Dia boleh melihat semua jin, dan dia boleh melihat semua manusia. Itu dia alam lebih halus, dia boleh melihat semua alam yang kasar daripada dia. Dan Nabi tuan-tuan berada pada alam mana? Nabi ini dia manusia biasa, ya. Dia berada separuh. Dia 2 title Nabi. Satu title dia manusia, sebab tu dia boleh berada satu alam dengan kita. Dia panggil alam syahadah.
Dan Nabi tuan-tuan, dia berada pada alam yang paling tinggi, azamat ataupun azamut. Tu kita pernah share dengan tuan-tuan dulu. Nabi ni alam yang paling special, paling tinggi, paling hebat, yang tidak ada makhluk lain berada pada alam itu melainkan Nabi saja. Ketika mana? Ketika dia menerima wahyu yang pertama, ataupun bukan wahyu pertama, ketika dia menerima perintah solat. Sidratul Muntaha ni tuan-tuan, sempadan alam azamut dengan alam jabarut. Alam yang paling tinggi dengan alam di bawah ini dipisahkan oleh Sidratul Muntaha, yang tuan-tuan biasa dengar dalam Isra' dan Mi'raj, pokok bidara. Pokok bidara. Tapi bukan bidara hak kita rumah kita tanam buat halau jin tu. Pokok bidara ni tuan-tuan, antara khasiat dia boleh halau jin. Tanahlah depan rumah. Jin tak akan masuk rumah kita. Kalau masuk juga tu, tu tanda dia memang betul-betul rapat sungguh lah kita dengan jin ni. Sampai jin ni memang tak boleh tak masuk rumah kita. Pokok tanahlah, pokok apa pun dia kata aku tetap masuk juga. Pokok bidara. Ini antara cara orang dulu-dulu dia pagar jin. Hantulah. Tuan-tuan jin tu apa nama ni, pelik sikit. Jin macam mana dia kata kan? Yang kena jin Samsudin saja. Itu pun arwah dah. Jin ni hantulah. Jadi orang tua-tua dulu ni dia tanam pokok bidara depan ni. Untuk apa dia? Untuk salah satu khasiat dia nak halang hantu. Yang keduanya buat mandi jenazah, mandi mayat. Mandi mayat pakai pokok bidara lah. Bukan pokok tu, daun dia tu, daun bidara. Untuk kita buat mandi mayat. Itu khasiat dia. Baik. Alam Jibril ini dia alam yang besar. Maksudnya alam yang special di kalangan para malaikat. Tetapi nak banding dengan Nabi, Nabi lebih tinggi alam. Sebab itulah Jibril beritahu kepada Nabi, apabila diiri Nabi sampai sempadan Sidratul Muntaha, dia perintah supaya Nabi seorang diri saja naik. Dia tak boleh naik. Apabila Nabi ajak juga dia, lalu dia beritahu kepada Nabi, kalau aku naik melintasi sempadan ini, menyebabkan aku akan terbakar. Allah Ta'ala tak bagi dia naik. Kenapa badan dia terbakar? Kerana dia tidak boleh menerima. Maksud dia, kejadian penciptaan Allah Ta'ala cipta Jibril alaihissalam tidak sesuai dengan alam yang Allah ciptakan Nabi kita. Sebab itu Nabi kita kombinasi di antara unsur tanah dan unsur nur. Tetapi nur yang ada pada Nabi bukan nur yang ada pada Jibril alaihissalam. Kalau sama dengan Jibril, nescaya dia boleh naik ke atas sampai kepada apa nama ni, Hadratullah. Hadratullah. Selepas sempadan Sidratul Muntaha tu, dia panggil alam yang paling tertinggi. Tidak boleh makhluk lain tak boleh naik tuan-tuan, melainkan Nabi kita seorang diri. Sebab itulah kita akan belajar tuan-tuan jasad Nabi, perangai Nabi, supaya hampir hati kita dengan Nabi. Dan dati kita ni tuan-tuan sebut Nabi, dia akan rasa teruja, rasa hebat. Kenapa? Karena kita kenal Nabi ini manusia yang bukan biasa-biasa, manusia yang sangat luar biasa dan sangat hebat. Kejadian dia hebat. Jangan cerita perangai Nabi. Perangai Nabi sangat hebat, tapi kenal dulu kejadian Nabi ini hebat. Zat diri Nabi ini, ya, tubuh badan seperti kita, tak sama. Itu bahasa saja. Nabi ini sama konsep kejadian seperti kita, sama dari sudut unsur saja. Nabi daripada unsur tanah, kita daripada unsur tanah, tetapi proses kejadian tidak sama. Sebab tu Nabi tuan-tuan, Nabi tidak ada mana-mana sahabat yang mampu melihat muka Nabi secara full. Tidak ada. Kenapa? Karena Nabi ini dia cahaya. Tuan-tuan cuba tengok matahari. Kita nak tengok cahaya matahari ni tuan-tuan, ketika dia mengeluarkan cahaya, kita tak mampu nak memandang cahaya matahari secara keseluruhan diri matahari. Hanya nampak bulat macam tu saja. Begitu juga Nabi. Muka Nabi ni dia cahaya. Badan Nabi, seluruh badan Nabi cahaya. Dan cahaya tuan-tuan bukan cahaya biasa, tapi cahayanya luar biasa. Kalau kita fikir dengan akal, kita fikir dengan akal yang tidak dibimbing oleh wahyu, nescaya mengatakan betul ataupun tidak. Badan Nabi mengeluarkan cahaya, dan cahaya dia boleh menerangi seluruh penduduk Mekah. Kita kata ya ke tak? Ke jenis goreng saja.
Baca dalam kitab sirah tuan-tuan, itulah kitab sirah, statement yang ada dalam kitab sirah Ibnu Hisham dan kitab-kitab sirah yang lain. Nabi ni dia keluar daripada perut ibu dia, apa dia tuan-tuan? Nur mengeluarkan cahaya, dan cahaya ini ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, cahaya yang tajam menusuk terus ke langit sampai langit yang ketujuh. Cahaya tajam. Macam kita buka lampu tuan-tuan. Kan lampu ada dua cahaya. Satu cahaya akan strip, satu lagi mengemban. Mengemban tu apa dia? Dia menerangi. Ada satu lagi strip kan? Strip tu sampai ke mana? Tengok power lampu kita. Orang ini tuan-tuan tak kenal lampu dah. Lampu suluh adalah tak kenal dah. Sebab duduk dalam dunia cerah, bukan dunia gelap. Sampai tuan-tuan kita duduk di Putrajaya ni, duduk KL ni tuan-tuan, tak guna lampu kereta pun. Kadang-kadang sampai rumah lupa nak buka lampu. Kenapa? Kerana lampu jalan ini sampai rumah. Saya datang tuan-tuan daripada rumah saya Jeneram, Hilir, sampai ke sini tak perlu buka. Buka ni kerana semata-mata bahaya tu. Takut orang lain tak nampak. Kita buka bukan kerana nak buka tak nampak. Maksud tak nampak kerana cahaya bertemu dengan cahaya kan? Dia tak nampak. Begitu juga Nabi ada dua bentuk cahaya. Pertama, cahaya yang keluar daripada Nabi, dia akan terus naik ke atas sampai langit ketujuh. Dan lainnya dia menerangi seluruh Mekah. Orang Mekah tak pernah tengok cahaya tuan-tuan. Dulu tak ada elektrik di Mekah. Jangan kata tanya zaman Nabi. Zaman kita ni pun elektrik tahun bila je? Mungkin tuan-tuan ni tahun 70-an. Kalau zaman umur saya 86, 87 baru ada. Kampung saya tu dia agak pedalaman sedikit. 87 baru ada. Sekolah rendah saya ketika tu. Sebelum 87 kami hidup dengan pelita. Pelita tu lah, pelita minyak tanah tu. Buat kerja sekolah malam sampai pukul 9. 9.30 tidur. Pagi esok tuan-tuan hidung macam exhaust motor. Kenapa? Masuk hasap pelita kan. Asap pelita ni kan pelita minyak tanah, dia keluar asap dia, hitam asap dia. Kita pula duk sedup. Penuh lubang hidung ni. Penuh dengan asap pelita warna hitam. 87 adalah lampu. Lampu jalan bukan ada, lampu ni lampu elektrik. Begitu juga di Mekah ketika tu tidak ada lampu. Macam kita hari ni, tidak ada. Bayangkan orang Mekah betapa terujanya dia, betapa dia terkejut dia dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi tabaraka wasallam. Sebab itulah tuan-tuan perasan apabila orang sebut nama Nabi, kenapa para habib ni dia panjang sangat. Setengah orang kata masya-Allah panjang sangat. Kita ni biasa saja. Sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang tak sebut langsung. Sunat tuan-tuan sebut. Apabila kita dengar nama Nabi, sunat terus sebut sallallahu alaihi wasallam. Selawat terus. Kenapa? Diri ni dia hebat. Sikap dia hebat. Perangai dia sangat luar biasa. Tu. Sebab itulah kita belajar tuan-tuan, kita nak kena ciri dan di diri dia supaya kita beriman ni, kita dalam hati kita ni rasa mantap iman kita kerana kita kenal. Habis. Dan ada satu lagi serupa nak sebut, tidak ada dalam kitab kita ini. Yang kita wajib beriman juga ialah malaikat yang nama dia ialah Hamlatul Arsy. Itu wajib beriman secara tafsil juga. 10. Ada satu lagi malaikat nama dia ialah Hamlatul Arsy yang menanggung aras sampai kiamat. Sebelum kiamat dia ada 4 yang menanggung aras. Sekarang ni tuan-tuan, aras ni Ar-Rahman Arsy istawa tu, aras Allah Ta'ala tu salah satu daripada makhluk Allah Ta'ala yang Allah tak hancur sampai bila-bila. Nama dia aras. Ada 8 jenis yang kita dah sebutkan tuan-tuan. 8 jenis makhluk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala tak hancur sampai bila-bila. Salah satunya aras. Dan aras ni ada malaikat yang duk jaga dia, duk tangguh dia, duk usum dia. Hamlatul Arsy ni menanggung aras. Dia panggil menjaga aras. Dan kiamat Allah tambah 4 lagi, 4 campur 4 jadi 8. 8 malaikat yang menunggu, menjaga aras Allah Ta'ala sampai kiamat. Pertamanya daripada 10 ni tuan-tuan, kita baca satu persatu dia punya tugas dengan nama dia saja. Kita masa pun dah cukup dah. Pertamanya Jibril alaihi salam ataupun Jibrail. Kerjanya, tugasnya, ini saja kita tahu nama dan tugas saja. Mudah, malaikat ni mudah tuan-tuan. Kerjanya ataupun tugasnya membawa wahyu kepada para nabi dan para rasul. Itu tugas dia, membawa wahyu. Wahyu ni apa dia? Wahyu ni perintah Allah Ta'ala. Wahyu ni hukum. Kita kadang-kadang duk belajar sekolah rendah, sekolah menengah dulu. Wahyu tak tahu apa dia wahyu. Maksud wahyu ni tuan-tuan, perintah arahan Allah Ta'ala. Perintah Allah Ta'ala, arahan Allah Ta'ala.
Macam kita kata, kita beritahu pengerusi malam ni, dia beritahu kepada AJK, dia kata AJK minta announce malam ni jemaah, besok pagi kita ada apa nama ni, surau ada buat gotong royong besok pagi. Pengerusi kita ni beritahu kepada AJK, beritahu kepada Abang Roy kita, dia kata Abang Roy minta tolong buat pengumuman kepada jemaah, besok pagi kita ada gotong royong. Gotong royong apa dia? Gotong royong minum pagi. Tu je. Bukan gotong royong bersih tandas, tidak. Pakat minum pagi. Lalu Abang Roy pun bawa sampai di sini, dia pun buat pengumuman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ni Abang Roy, dia kan DJ pengumuman. Dia umumkan besok pagi, arahan siapa ni? Arahan pengerusi. Baik, arahan tu tuan-tuan dipanggil wahyu. Makna bahasa kita, Abang Roy membawa wahyu daripada pengerusi untuk sampaikan kepada jemaah sekalian. Dia pun sampailah wahyu. Apa dia wahyu? Arahan gotong royong pagi besok, minum pagi di rumah masing-masing. Itu saja arahan pengerusi. Besok pagi tuan-tuan jangan lupa sarapan pagi. Tuan-tuan jangan lupa kita sama-sama gotong dan royong. Di mana? Bertempat di rumah masing-masing, dia kata. Apa dia nama dia? Arahan. Arahan itu bahasa syarak dipanggil apa? Wahyu. Tu saja, mudah saja wahyu ni. Kita duk terbayang wahyu. Apa dia? Tak tahu. Wahyu lah, Quran. Mudahlah dia kata Quran lah kok pula dah belakang tu. Tu dipanggil wahyu, tuan-tuan. Arahan solat, wahyu. Arahan menutup aurat, wahyu. Arahan puasa bulan Ramadan, wahyu. Itu dipanggil wahyu. Hanya dan lagi kerjanya juga mentadbir tiap-tiap perkara yang berlaku dalam alam ini. Apa saja urusan dia Jibril dia ketua, dia job bidang tugas dia lebih besar dan lebih luas. Dia juga mengawal, mengurus, mentadbir segala perkara yang berlaku di alam ini. Adapun orang yang berkata Jibril sekarang ini habis kerjanya kerana tiada nabi-nabi dan rasul-rasul yang hendak dibawa wahyu kepadanya, maka adalah orang yang berkata demikian itu semata-mata jahilnya. Ada juga orang cakap, tuan-tuan, kita dengar orang cakap, dia kata Jibril hari ni dah relax dah, tak ada tugas, duduk diam saja dia. Sampai kiamat. Pencen Jibril sekarang ni. Makan gaji saja, tak ada kerja Jibril. Siapa beritahu tak ada kerja kat dia? Jibril antara bidang tugas yang paling besar. Dia duk ingat wahyu saja. Hari ni mana ada wahyu lagi, tuan-tuan? Nabi pun tidak ada. Ada nabi palsu. Kena tangkap dulu nabi palsu. Banyak ramai sungguh nabi palsu mendakwa nabi dan rasul. Tu hak palsu. Wahyu tak turun kepada nabi palsu. Dan nabi ni dah tamat dah, tuan-tuan. Nabi dan rasul dah khatam, dah tamat. Maka Jibril tidak lagi bertugas untuk menurunkan wahyu kepada para nabi. Maka dakwa kita biasa dengar, dakwaan yang mengatakan Jibril berehat daripada tugas dia. Itu kata ulama, dakwaan yang jahil semata-mata. Kenapa? Kerana dia tak tahu bahawa segala pentadbiran dan pengurusan dibuat oleh admin ni, tugas-tugas admin ni, tuan-tuan. Siapa buat kerja dia? Jibril lah. Jibril alaihi salam. Jibril yang tugas dia tugas yang besar. Kita baca sikit lagi, tuan-tuan. Kalau ikutkan dah isyarat kan, sikit lagi. Yang kedua. Dan keduanya Mikal. Mikal, bukan Michael. Jangan tuan-tuan silap baca pula. Michael pun boleh baca tu. Baris di atas baca Michael. Hari ni boleh satu nama dia kata rupanya nama Michael. Apa dia Michael? Mikail. Bukan Michael, Mikal. Dan keduanya Mikal ataupun Mikail. Boleh baca Mikail. Bahasa Inggeris dia panggil Mikail. Atau Mikail, kerjanya mentadbir rezeki segala makhluk. Ni yang memberi rezeki, tuan-tuan, Mikail. Yang menurunkan rezeki kepada kita, Mikail. Yang membawa air kepada kita, Mikail.
Dia kata bukan Mikail lah. Ni air siapa buat tadi? Mana ada malaikat bawa? Jim juga nak jelasnya ni. Sekejap lagi nak pergi mengetai dengan Abang Roy. Contoh saja, contoh. Abang Roy nak belanja saat lagi. Kata malaikat Mikail yang turun rezeki, yang bawa turun air. Tu Abang Roy baru bagi. Nampak tak? Tugas memberi rezeki itu kerja dia malaikat. Tetapi asbab dia Allah hiddenkan. Malaikat ni Allah hidden, tak nampak. Ni kita pernah sebut, malam ni tak sebutlah kerana masa tak ada. Allah Ta'ala hiddenkan malaikat yang nampak asbab. Yang nampak tuan-tuan orang saja. Nampak majikan kita beri gaji. Nampak orang yang berikan hadiah kepada kita. Tetapi orang yang Allah utuskan untuk memberikan sesuatu kepada makhluk, nama dia ialah Mikail. Allah hiddenkan, sembunyikan. Dan Allah timbulkan, zahirkan apa dia? Asbab. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keempatnya Israel, kerjanya mengambil nyawa. Ketiga. Bahaya ni. Tak nampak Israel tu, nampak Israel. Jangan ingat nak mati lagi. Jangan nak mati lagi tuan-tuan. Dan ketiga Israfil dulu. Dan ketiga Israfil. Silap tadi, tak habis lagi. Mikail ini kerja dia, tugas dia mentadbirkan, yakni menguruskan rezeki segala makhluk. Segala makhluk diuruskan oleh Mikail, bukan manusia saja. Jin, rezeki segala makhluk Allah Ta'ala diuruskan oleh Mikail. Dan hujan juga diturunkan oleh Mikail. Kerana hujan ini termasuk rahmat. Termasuk rahmat dan rezeki. Dan lain-lain daripada yang berbentuk rezeki secara umumnya. Dan ketiganya Israfil, kerja ataupun tugasnya apa dia? Tugasnya meniup sangkakala. Ini popular lah. Popular di kalangan anak-anak tadika, tak pasti. Kita tak popular juga. Kita terlupa tanya Israfil apa dia? Israfil tak kenal. Tanya kena bab-bab ni tuan-tuan. Nama malaikat ni kena tanya cucu kita, anak-anak kita. Anak tanya kita ni hodok tadika tu. Haduk pasti tu. Ni cekak lah ni. Israfil, sangkakala. Jangan tanyalah sangkakala tu kat dia. Kita pun tak tahu. Sangkakala. Sangkakala ni nama tuan-tuan. Dia bahasa. Bahasanya diterjemuh daripada bahasa Arab lama. Sangkakala ni kata para ulama, panjangnya dia besar. Sangkakala ni besar, panjang dia. Sangkakala tu tiup lah. Tu apa peniup tu. Sangkakala ni panjang dia mula daripada masyriq ke maghrib. Panjang dia. Dia besar dan panjang. Mula daripada maghrib sampai masyriq. Masyriq ke maghrib, barat ke timur. Dia memenuhi. Tu dia panjang tak panjang. Dia punya sangkakala yang dipegang, yang malaikat akan tiup ni. Ni yang kata tiup dia ni, suara dia tuan-tuan, dia akan boleh apa dia, panjang besar dia ini. Dan suara dia ini menyebabkan akan gugur segala makhluk Allah Ta'ala. Inilah yang apabila Allah tugaskan dia untuk mula tiup, dia ada fasa dia lah. Fasa dia macam mana tuan-tuan? Fasa yang pertama dia mula get ready. Bila? Kata para ulama, mula get ready dia tak tiup lagi. Jangan tiup. Kalau dia tersilap teknik dia tiup awal, hancur kita. Turun, kata para ulama, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini dahsyatnya suasana hari kiamat. Apabila dia mula tiup sangkakala, maka gugurnya, mulanya proses kiamat itu mula. Macam mana proses dia kata para ulama? Ulama menyatakan langit, 7 petala bumi, 7 petala langit ini dia akan gugur satu demi satu. Gugur lapisan langit ni, 7 lapis langit ini akan gugur ke bumi satu demi satu. Dan kata para ulama, bumi ini digulung oleh Allah Ta'ala. Bumi ni tuan-tuan, dia ada 7 lapis bumi.
Allah cipta bumi ada 7 lapisan, Allah cipta langit ada 7 lapisan, dan apabila kiamat prosesnya digulung oleh Allah Ta'ala. Ini dahsyat tak dahsyat? Biasa ulama akan cerita pentafsiran dalam surah Al-Zalzalah. Sekarang ini dia get ready. Macam mana get ready? Bila mula fasa pertama dia ready? Fasa pertama kata para ulama apabila bangkit sahaja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana tanda akhir zaman, tuan-tuan. Zaman kita ini sangat singkat, mula menuju kepada akhir. Apa tanda dia? Tanda yang pertama, tuan-tuan, mula bangkit Nabi. Itu tanda awal. Tanda awal dia apabila Nabi kita bangkit. Kenapa tanda Nabi bangkit Nabi tanda akhir zaman mula? Kenapa? Karena Nabi kata, aku ini Nabi yang terakhir ataupun penutup segala Nabi. Maknanya tidak ada lagi Nabi selepas daripada Nabi kita, bermakna mula fasal akhir zaman. Mula fasa akhir zaman selepas bangkit Nabi kita. Kenapa? Karena tak perlu tunggu Nabi, tidak ada dah Nabi kita. Tak ada dah Nabi lain. Inilah Nabi yang terakhir. Itu dia panggil zaman akhir. Karena Nabi terakhir mula dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Apabila Nabi kita bangkit, tuan-tuan, maka Israfil alaihi salam, dia mula get ready. Apa dia? Dia mula bersedia. Ini disebut di dalam syarah hadis. Mulalah Israfil alaihi salam ini bersedia untuk meniup. Dia dah sedia dah. Kalau kita, tuan-tuan, dah angkat dah, contoh saja. Tok Guru saya contoh. Tunggu saya kata seolah-olah begini nak bagi mudah faham. Dia kata inilah sangka kala, peniup. Maka get ready bila Nabi bangkit saja, maka dia pun mula. Contoh saja ni, tuan-tuan jangan duk gambar view macam tu. Israfil duk macam tu sekarang. Dia tak get ready nak tiup. Ini contoh saja. Nabi bangkit saja, dia pun ready. Tak sabar nak tiup ni. Dia kata aku kalau ikut hari ni aku nak tiup dah. Dia dah tengok. Dia kata malaikat ni dia jealous sebenarnya dengan apa dia? Bukan jealous apa? Dia kata malaikat ni, dia kata manusia ni perangai lebih teruk pada dia. Tetapi rahmatnya Allah Ta'ala, dia maksud bahasa kita lah, kita panggil jealous. Dia kata rahmat Allah Ta'ala ni, walaupun manusia buat segala kejahatan di muka bumi ni, tapi Allah tahan, dia kata. Allah boleh tahan. Tu yang kata bahasa kita sajalah jealous tu. Kalau ikut malaikat dia tak sabar, dia nak tiup. Dia tengok perangai kita teruk sangat, kerja dia nak tiup je. Tapi dia ikut arham. Tu kita panggil ciri yang kenan. Apa dia ciri malaikat yang kenan? Dia sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Ada malaikat ni, tuan-tuan, kita pernah sebut kat tuan-tuan, ada malaikat yang rokok sampai kiamat. Tu maksud sentiasa rokok, dia tidak akan bangun. Ini kerja dia, rokok sampai kiamat. Ada gerombolan para malaikat dia banyak. Gerombolan para malaikat yang sujud sampai kiamat dia sujud. Ada yang i'tidal sampai kiamat dia i'tidal. Maka spesialnya manusia, ibadat manusia, Allah menggabungkan di kalangan ibadat-ibadat para malaikat bukan di bumi, di langit. Di langit, tuan-tuan, malaikat ini penduduk langit, 7 lapis langit, ke semua 7 langit, penduduk dia terdiri daripada para malaikat yang sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Ketaatan macam mana? Mengikut versi kita. Maka kita ni spesialnya salat, Allah menggabungkan beberapa jenis dan versi ibadat malaikat. Itu dia hebat. Baik, kita habiskan tuan-tuan di bawah. InsyaAllah, dan keempat tu kita akan sambung lain kali. Dan keempatnya Israel, kerjanya mengambil nyawa tiap-tiap orang yang bernyawa. Kerana dia agak panjang sedikit, ada 2-3 baris tu kita akan sambung bulan depan. Keempat tu kita akan sambung bulan depan. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Kita cuba ringkaskan, tuan-tuan, kerana saya dah berjanji dengan tuan-tuan, malaikat ini kita nak ekspreskan. Sebab kerana dia mudah, kita cuba nak detailkan balik apabila sampai teras yang ketiga. Teras yang ketiga, kerana kita sebut ada 6 teras sistem kepercayaan ketuhanan itu. Dia ada 2 teras dasar. Pertama, teras ketuhanan ataupun beriman kepada Tuhan. Yang kedua, beriman kepada Nabi. 2 ini yang kita detailkan. Yang 4 lagi kita akan baca ekspres saja. Mungkin saya akan detailkan sedikit, iaitu qada dan qadar. Dia agak complicated sedikit, yang perlu tuan-tuan pegang. Beriman kepada qada dan qadar itu mungkin kita panjangkan sedikit. Adapun hak lain, beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat,
beriman kepada hari kiamat. 3 itu kita ekspreskan, nak menjimatkan masa supaya target kita ini boleh khatam cepat. Kita nak cepat habis tuan-tuan. Nak cepat habis, nak cepat berhenti. Habis ni, jadi kita cepat khatamlah. Saja kerja nak kalau bolehnya khatam, berhentilah. Jangan sambung kita lain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.